Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira tak perlulah nak perkenalkan kepada tuan-tuan. Hari ini kita bersama dengan Fadil Ustaz Usam. Jadi masa yang diberikan pun pulanglah kepada Ustaz agak selesa. Cuma saya nak maklumkan, kita nak buat kutipan derma. Kalau tuan-tuan ingat, kita ada Ustaz yang selalu datang ke masjid ini, nama Al-Fadil Dr. Abdullah Hussein, Dr. Abdullah Hashim. Dulu selalulah main masjid ini. Sekarang sedang sakit tenat, tak boleh jalan lah, duduk dialisis, terbaring dia atas katil. Jadi kesianlah kat dia. Saya ingat nak jemput lah, tapi dia tak boleh gerak lah. Jadi malam ni nak buat kutipan lah, sama-sama kita membantu kepada beliau masukkan duit dalam jak ni, muslimat pun ada. Nanti kita sampaikanlah kat Ustaz Dr. Abdullah Hashim daripada Perlis, orang Perlis. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin silakan Al-Fadil Ustaz Usam untuk menyampaikan ceramah perdana beliau yang segala hormatnya dipersilakan. Bagi apa Ustaz? Okey. Ni saya tengok live ada live kan. Sekarang pun dah dekat 200 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله
Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam serta seluruh saf kepimpinan masjid, barisan kepimpinan masyarakat setempat, Ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita berkumpul di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Kalau tak silap diri saya, ini kali yang kedua saya sampai ke masjid tuan-tuan ni, di Cangkat Ibu ini tuan-tuan. Saya minta maaf di atas sedikit kelewatan dengan jalan jam dan hujan yang agak lebat tuan-tuan ni. Baik tak nampak jalan. Saya tak salah tuan-tuan ni, jam tu yang salah. Jan yang terlalu lebat, kalau saya laju, suruh driver laju, kok tak sampai terus dah lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ni dapat sama-sama saya bertemu dengan tuan-tuan di kawasan ni. Dalam kuliah perdana malam ni yang masalah sebab tajuk tak ada. Kalau ada tajuk senang kita nak ribah kok mana. Ni masalah tak ada tajuk nak ribah pun kita tak tahu nak ribah kok mana tuan-tuan ni. Sebab apa tak tahu nak ribah? Sebab tajuk tak ada. Kalau tajuk ada senang. Malam ni nak ribah kok mana pun tak tahu. Cuma saya nak teringat kata-kata daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kata-katanya, beliau menggariskan 5 perkara yang Allah Ta'ala akan cabut di akhir zaman ni tuan-tuan. Suka ataupun tidak, kita lah ni berada di fasa akhir zaman. Maklum-maklum di belakang sana setuju ke? Maklum-maklum setuju ke? Fakta dia sama. Kalau tak setuju pun, faktanya sama. Apa dia fakta dia? Kita lah ni berada pada fasa akhir zaman. Lah ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa lagi balong? Darah awal balong senang. Lewat dah kalau duk bagus gear 1, gear 2, gear 12 baru berhenti. Saya bercadang 9 suku saya nak berhenti, paling lewat 9.5. Setuju ke tak? Asyam masuk ke apa? 8.38. Kalau kita nak berhenti 8.40. Kalau habak 8.40 berhenti, lagi syukur saya tuan-tuan, kerja tak teruk, payment penuh. Saya nak ambil lebih kurang sejam, paling lewat pun sejam suku saya berhentilah. Setuju tak? Baik, jangan duk kata saya lewat pula. Saya mai daripada Kodian duk atas kereta 3 jam belum. Kebah bungkuk tak habis mai ceramah dah. Sekejap lagi kebah tak habis balik pula. Mai 3 jam balik 3 jam. Duk atas kereta 6 jam, mai bercakap sejam lah. Tu pun tentang kata lama. Lama duk atas kereta ni. Tuan-tuan dia dah lama mai daripada rumah 5 minit balik 5 minit baru 10 minit. 9 suku 9 setengah kita berhenti. Tuan-tuan nak apa lagi bukti dan dalil yang menunjukkan lah ni akhir zaman? Semua dah ada tuan-tuan. Apa yang Nabi cakap dulu ni, lah ni realitinya satu persatu telah berlaku. Apa yang Nabi habaq dulu ni, lah telah terbukti. Apa dia yang terbuktinya Ustaz? Terbukti bahawa lah ni kita berada pada fasa akhir zaman. Sebab tu Imam Al-Ghazali kata 5 benda Allah Ta'ala akan cabut di akhir zaman ni. 5 perkara yang Allah Ta'ala akan cabut. Cabut di sini bukan bermakna dah tak ada, tetapi maknanya adalah berkurangan. Benda tu sekarang dah berkurang. Tu makna dia. Bukan makna cabut tu cabut terus. Maknanya benda tu dah berkurang.
Apa dia yang Allah Ta'ala cabut di akhir zaman ni? Antaranya, kata Imam Al-Ghazali, barakah. La ni berkat. Ada tak berkat? Ada. Bukan tak ada, tapi kurang. Tuan-tuan, kurang. Tuan-tuan faham saya bercakap ni? Dan jangan ada buat kepala tak apa nak faham lagu tu kan? Ni Perak, habis Perak utara, bukan Perak duk tengah-tengah duk teman komen tu. Ni Perak utara ni. Lah ni tuan-tuan cuba tengok barakah. Lah ni tak payah duk cerita banyak. Kita duduk dalam masjid, tuan-tuan. Lah ni kita duduk dalam masjid. Masjid ni tempat yang berkat ataupun tidak? Masjid ni tempat yang berkat ataupun tidak? Berkat. Tuan-tuan takut ni macam apa? Dan takut nampak macam yang takut ni macam apa ni? Kalau paklong takut pergi masuk tempat maklum main duduk depan. Saya nampak mereka tak apa takut. Berkat ataupun tidak masjid? Berkat. Siapa kata masjid ni tak berkat? Tapi keberkatannya makin lama makin hilang, tuan-tuan. Tempat yang sepatutnya kita menjadi tempat kita nak menuai pahala, tempat kita nak menanam kebajikan dan menuaikan pahala. Lah ni tuan-tuan, masjid dah jadi tempat untuk kita berbalah. Kerana tak terpilih dalam pencalonan apa semua berbalah, bergaduh. Tak ada, tuan-tuan. Betul ke tak? Sampai bertumbuk dalam masjid ada isu. Ni katakan keberkatannya makin hilang. Imam Ghazali apa? Dulu kuliah tak banyak, tuan-tuan ni, tapi orang dulu mengaji ada berkat. Mengaji sikit, faham lebih, beramal banyak. Lah ni mengaji banyak, faham sikit, beramal kalau. Setuju ke tak? Setuju? Macam tak setuju ya kan? Saya ni ada ceramah, ada 3 orang dah. 2-3 kali saya tengok tawaban tak setuju dengan saya bercakap. 2 hari lepas tu dia pun meninggal. Saya tak setuju. Dulu ni kita nak tengok masjid yang ada kuliah setiap malam ni, tuan-tuan. Payah. Lah ni maklum-maklum. Nak cari masjid yang tak ada kuliah setiap malam ni, payah. Ni beza. Orang kok dia panggil different, perbezaan. Kok dia dah mula duk cakap orang putih dah kami ni. Di kok dia ni kami mula nak cakap orang putih dah. Beza. Dulu kuliah ni masjid ni kuliah cukup banyak dulu ni. Dulu tak ada kuliah. Mai depan sikit. Mai depan sikit. Taat sungguh, tuan-tuan. Saya tak nak jumpa lagi lah jemaah taat macam ni. Kesian ni duduk belakang baru boleh masuk. Okey. Boleh Tuan Muzi? Boleh tak? Jalan jak tu. Jak tu bubuh duit dengan buah ayam lah. Satu benda yang pelik tak dah tengok lagi orang kutip duit guna jak ni, tuan. Malam ni baru nampak. Tak apalah, janji bubuh. Bubuh duit tentang kita nak bagi sumbangan kepada Ustaz Abdullah Hashim. Di Perlis ni saya pun dapat maklumat lagu tu lah, kata beliau tak sihat dan ni tak boleh berjalan apa semua, tuan-tuan. Bubuh lah. Dulu beliau duk main mengajak kita sampai satu masa, tuan-tuan ni. Lah ni pun tak boleh main. Kita ni cara nak balas macam mana, bubuh lah untuk perbelanjaan beliau, keluarga beliau. Kena musibah macam ni, ketua keluarga pula kena musibah macam ni, berat, tuan-tuan ni. Ini hari dia. So lusa hari kita pula, bukan kita tak. Orang lain tolong kita pula, betul tak? Ini saya ada main mengajak, tuan-tuan. Mana tahu 10 tahun lagi apa nak jadi kat saya bukan tahu. Bukan 10 tahun, 10 hari lagi pun tak tahu. Lepas ni tuan-tuan tolong saya pula. Kalau tuan-tuan kena, saya tolong tuan-tuan pula. Betullah hidup ni, tuan-tuan. Pakat-pakat bubuh dah. Yang mana yang bubuh, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ni yang kata barakah makin hilang ni, tuan-tuan. Di akhir zaman. Sebab apa keberkatan makin hilang? Sebab maksiat makin berleluasa di akhir zaman. Tu jawapannya. Maksiat berleluasa. Tuan-tuan nak buat maksiat tahun 70-an dengan nak buat maksiat tahun 2022, agak-agak tuan-tuan yang mana yang lebih mudah? Dulu ke lah? Banyak saya dah sebut benda ni, tuan-tuan.
Ni malam ni saya tak mau cerita dah. Ma'al Hijrah saya tahu dah. Tuan-tuan boleh dengar cerita Ma'al Hijrah ni kerak dah. ...2022 ni cara kita nak membesarkan anak dengan tahun kita dibesarkan oleh mak bapak kita cukup berbeza. Cukup berbeza. Saya pagi tadi saya ceramah di satu surau. Ceramah Ma'al Hijrah. Saya sebut benda ni. Mai Pak Long ni dekat aita saya, dia kata, "Ustaz, apa yang Ustaz sebut ni semuanya betul." Saya kata, "Betul lah, saya bukan nak bohong." Dia kata, "Apa yang Ustaz cakap tu semua betul." Betul lah, bukan saya nak bohong. Saya ni dilahirkan tahun 90. Ni saya bagi contoh kat tuan-tuan. Tahun 90. 11 hari bulan 4 tahun 90. Umur saya lah maklum 32. Tak payah duk tabik handphone nak kira umur saya. Saya abang saja. Ni pun perangai tak boleh elok tu. Abang tu dia tekan ke kalkulator nak tengok umur apa. 32. Walaupun riak nampak macam 63. Hak tu nasib saya, umur muda muka tua. Ada orang umur tua muka muda. Saya pergi ceramah di tempat Pak Long tu, habis ceramah dia main duk salam, dia kata, "Ustaz, ada lagi 60." Rang dia kata orang tua ni. Buta perut ke buta mata? Tutup main 60. Kalau dia tanya 40, saya tak kecil hati tuan-tuan. 60. Ni saya nak abang tu jangan dia buat perangai lagu tu. Saya dilahirkan oleh mak saya pada tanggal 11 hari bulan 4 tahun 1990. Lah ni umur saya 32 tahun. Saya dah berkahwin, saya dah ada anak. Cabaran ayah saya nak bela saya dengan lah ni saya nak bela anak saya berbeza tuan-tuan. Saya ada anak sulung saya lelaki, lah umur 5 tahun. Beza saya ni, zaman saya, zaman Pak Long bersama lah, zaman Pak Long ni. Ni abang-abang ni sama lah. Kita dulu habis jahat duduk di kampung buat apa? Saya nak tanya tuan-tuan, dia bukan jahat nakal. Habis nakal, habis jahat, kita nak buat apa? Paling jahat mandi sungai. Itulah benda yang paling jahat saya pernah buat dalam hidup. Alhamdulillah, rokok tak isap daripada dulu membela. Alhamdulillah, yang tu Allah Ta'ala pelihara lah. Saya tak isap rokok. Alhamdulillah, demak belu tak tengok. Habis yang saya boleh buat apa dah? Mandi sungai. Mandi sungai. Saya dulu mengaji sekolah rendah 3 tahun tamat. Darjah 1 sampai darjah 1 sampai darjah 3. Saya mengaji di Yayasan Islam Perlis, sekolah rendah di Perlis 3 tahun. Tuan-tuan duk senyum saya apa Perlis? Saya dah mengaji 3 tahun. Dekat darjah 3, kalau saya mengaji sampai tingkatan 6, saya mufti Perlis tuan-tuan kan. Dia mengaji dekat darjah 3. Esok tahun yang keempat, driver yang duk pergi hantar tu meninggal. Ya, saya kata abang tu balik mengaji sekolah dalam kampung. Dari darjah 1 sampai darjah 3 kita mengaji luar. Kita tak berkawan dengan budak-budak kampung, Pak. Tak mengaji di kampung tuan-tuan. Ngaji di Perlis pula beza macam tuan-tuan duk di Perak ni dengan kami duk di Kedah beza. Kami cuti Jumaat Sabtu, kita sini cuti Sabtu Ahad. Memang nak berkawan dengan siapa? Tak ada berkawan dengan siapa. Hari Sabtu tak keluar rumah nak tengok Dragon Ball masa tu. Zaman saya Dragon Ball. Satu zaman saya memesak lah Dragon Ball tu. Hari Sabtu dengan Ahad mesti tengok dia. Dragon Ball, Usut Sentorian, tu zaman saya lah tu. Keluar main. Itu zaman saya lah, zaman saya. Zaman buku gila-gila, majalah Ujang. Itu zaman saya lah tu. Saya tak berkawan ayah saya. Lah, kali berkawan dengan dia. Saya kata kat dia, "Baba ni macam mana ni? Cuti tak sama nak kawan tak?" Dia kata, "Hang kawan dengan aku." Bila mai darjah 4, darjah 5, darjah 6, saya pindah mai duduk di sekolah kampung. Masa tu lah buat sikit, pergi mandi kat sungai. Kampung saya ni ada nama satu kampung Kok Diang Lama. Saya hutan Palas. Sebelah tu Kok Diang Lama. Kok Diang Lama ni dia ada satu gua, nama Gua Rebau.
Depan gua Rabau ni ada sungai. Ada pokok-pokok 5 satu dulu ni. Naik atas pokok tu, terjun dalam sungai tu. Merenang, timur orang tu ada depan. Weak terus dia bagi. Dia tiba kot dalam air tu macam peluru. Kena. Balik, nak mampu kan mari. Nak mampu. Nak mampu sangat. Dah. Balik. Tengah duk ragas naik atas sungai tu, dia tiba pula tengah belakang. Peak. Balik rumah kena tobat tapi dah. Tu lah. Paling buat dulu ni. Duduk dalam kampung kawan dia 10 orang. Bila tak keluar rumah, tak ada kawan. Zaman saya dibesarkan, zaman abang-abang dibesarkan, zaman-zaman Pak Long lagi zakat. Dulu nak cinta Pak Long bukan macam budak-budak lah. Saya ingat lagi saya mengaji sekolah rendah tu, ada satu budak perempuan comel, nama dia Amy. Ni saya cerita saya nak malu apa? Saya berkenan kat budak tu, dia dah 5 tu. Comel, baru ni jumpa ni dia berjalan bagi kita naik seraya nampak. Dulu comel tak tengok. Lah berjalan ni macam King Kong. Saya ingat lagi Amy tu. Dia suka makan buah rayang. Rayang dot. Kami sini kita panggil rayang dot kot. Kira kalau balik sekolah ada orang buah rayang dot tu dia ambil pergi kat dia. Ada duit 2-3 kupang pergi tikam. Dulu ni. Ingat kita main tikam. Tikam-tikam busino. Tikam-tikam busin. Tu dulu Pak Long. Tu cabaran dulu. Dengan lah beza. Lah ni Mak Long jangan duk kata Ustaz, alhamdulillah lah anak Mak Long Ustaz. Dia tak macam orang lain. Sebab Mak Long, dia balik rumah Ustaz. Tapi manalah duduklah rumah Mak Long pun senang lah. Bela dia Ustaz. Oi, Mak Long senang bela duduklah rumah. Tapi satu dunia dia tengah round dalam bilik tu. Betul ke tak? Satu dunia dia tengah duk round dalam bilik tu. Zaman saya, zaman tuan-tuan dulu dalam kampung, kita berkawan berapa orang? Paling ramai 10 orang, paling ramai 20 orang. Kalau kaki gangsternya 20 orang dia berkawan. Lah anak tuan-tuan duduk dalam bilik dia 5,000 kawan dia dalam sosial media. Betul ke tak? Betul ke tak? Tuan-tuan nak jaga macam mana? Tuan-tuan tahu ke anak tuan-tuan nak main judi online tu? Dok kelebek handphone, tak tahu dia main benda apa. Tak ada tring. Judi online. Bukan lagu Pak Long duk beratok tu dia 4603. Dan tu dia. Tak ada nak ulang kali kedua. Nampak dapat dalam masjid tengah kuliah ni. Saya cukup seria bagi nampak pasal-pasal kena lah. Saya mengajar. Saya sebut nak buat lagu tu, nak buat haram tu dia tulis. Dia pergi tikam kena. Bulan depan saya pergi mengajar. Dia salah dia kata ni bagi sekali lagi Ustaz, kau kena juga. Dia kata bulan lepas kena lah dah. Celakui kata hang ni. Dulu kena beratok Pak Long lada. Dia duduk dalam bilik tu Pak Long, macam-macam judi dia boleh main. Ni yang kata akhir zaman ni tuan-tuan, maksiat ni dah jadi makanan dan santapan kita. Tuan-tuan nak payah nak cakap ni payah. Saya ni bukan lah ni tak apa nak suka sangat live ni tuan-tuan. Saya buat lama-lama sekali lah. Tapi lepas kata bila nak live Facebook Ustaz, bila nak live kuliah buat juga raih kawan-kawan dalam sosial media. Tapi nak cakap ni payah. Kalau tak ada live, ribah cukup senang macam dulu. Sebab tu saya orang panggil masuk TV, dia tak mau. Kita nak ribah ni mudah. Saya bukan jenis ustaz, jenis camat-camat, saya ribah punya. Kita fighter, mak kilau punya geng. Pak Long dulu, Pak Long, zaman dulu Pak Long, nak tengok cerita Belu, kena pergi beli CD. Minta maaf sebut. Ni nak bagi contoh, boleh ke? Ingat lagi zaman CD dulu ni. Saya jadi warden sekolah menengah agama dulu tuan-tuan. Saya tak ingat satu budak ni. Kita buat spot check.
jumpa CD dalam loker dia, 3 keping dan 1 plastik. Zaman CD lu pada ingat lu? Zaman kita duk dengar ceramah PAS lu ni. Dulu apa mah CD? Ingat kita zaman duk dengar ceramah PAS tu. Saya dulu kesakang kat pergi dengar ceramah PAS apa demonstrasi semua turun. Saya ingat masa turun bersih dulu sekali tu. Dah kawan saya lah dia tak boleh jalan duduk kursi roda kerat kaki sebelah macam mana. Woi, kira dulu ketua cawangan kami. Pergi bersih dulu ingat lagi. Polis duk main duk buat jajak FRU tak lari. Lawan tetap lawan dulu ni. Membujur lalu melintang patah. Lama tak dengar kata-kata tu. Selangkah di hadapan, undur, pantang sekali. FRU kata bersurai, lawan, totok, lawan. Dia ni, tak ada heran lah. Tengah-tengah duduk lawan, tak lawan, bini telefon balik terus hotel Kelantan. FRU terus balik, tak balik. Bini telefon balik terus. Tahu tu yang berjuang dulu. Zaman ceramah PAS tu, tengok kita duduk pergi, nak pergi dengar ceramah depan tu. Jual kacang kuda, jual bihuzuk kering kanan. Tara nak boleh dengar ceramah tu kenyang. Tu dia akan ada lah satu kedai duk jual CD. CD ceramah kan. Oh cukup syok. Penceramah tak sampai, dia tengok CD tu. Lah kali penceramah sampai pengurusi kata minta tutup dulu TV, minta tutup. Nah kita nak mulakan ceramah. Oh zaman tu. Zaman tu saya jadi warden. Ada satu budak ni saya dapat CD tu. Zaman tu CD ni tuan-tuan, ayah saya duk mengajar dekat surau sekolah tu. Malam Selasa dia duk mengajar bela lah. Orang ada lah dulu 1,000 setengah orang duk main mengaji dengan dia lah ni. Ada lah satu orang duk main rakam dan duk jual dia CD zaman tu. Saya ambil CD budak tu, depan tu cover tu dia tulis tu. Kuliah ayah saya, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Surah An-Nisa. Ingat bela ni. Saya kata ni CD apa? Dia kata kuliah tafsir tu. 3 keping ni. 3 keping. Dia kata memang saya beli duduk murajaah di rumah. Haram ni ingat hati ni. Nak kencing aku ke apa? Kita jadi warden kena cerdik pada mereka. Mau bodoh pada mereka boleh ke mereka? Saya kata lah ni ustaz ambil jadi ni boleh tak? Dia muka lain. Tak boleh ustaz saya beli. Tak apa lah nanti anak beli ustaz bagilah balik. Ustaz nak merajaah juga. Ambil CD tu pergi pejabat buka dalam komputer macam tu. Buka gambar blue. 3 keping gambar blue. Saya pun telefon. Budak ni budak mata ayak boleh. Saya telefon pak dia mai. Misal tu ni lah. Pak dia ni pun tu ayah misal ya. Mai. Cincin kat tangan ni tuan-tuan, cincin untuk bomong tu, besar-besar ni. Kira jari nak kepak pun tak boleh sangkut betul cincin. Mai. Assalamualaikum, masuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang, hasillah. Dah apa lah Ni Pak Long saya ni warden lah. Anak Pak Long ni kita ada masalah lagi. Misal dia mula duduk gedik. Dia duduk kemam-kemam tu, misal duduk gedik, dia geram. Nak budak tu. Saya pun pergi panggil dia masuk. Dia tengok. Hang ni tak habis-habis buat masalah gagal tu. Ni satu ayah jari jari kepak. Saya pun bagi CD tu ni kita dapat dalam loker dia Pak Long CD ni. Tak maaf cakap dapat Long nak gambar blue. Ni dia pegang lagi ketang. Dia mangkit dia pun penampak 4 kali. Hak tu saya tengok seriau. Pang. Pergi balik punya dia bagi. Kalau kok ni tak apa Pak Long weh. Ni dia bagi kok ni. Kalau kena telinga darah. Pang. Dia tak nampak. Patut aku cari tak jumpa. CD dia Pak Long CD dia. Dia kata, patut aku cari tak jumpa. Hang nak tengok beli ya. Tafsir pak dia punya. Pak Long. Nak habak dulu nak tengok berebut CD yang nak ngempak.
Lah tak payah dah Pak Long. Ada mendatang ni maklum dia boleh round, dia boleh tengok hak mana dia nak tengok. Ni nak abang kat tuan-tuan, punca barakah makin hilang, punca keberkatan makin gersang di atas muka bumi ni. Dan akhir zaman ni pula orang buat maksiat dah tak ada rasa apa. Minta maaf saya dah sebut tuan-tuan, orang buat maksiat dah tak rasa bersalah, orang buat maksiat dah tak rasa apa. Ni yang kata akhir zaman ni. Ni kita duduk berhadapan dalam negara kita sehari dua ni belum. Sehari dua ni kita duduk berhadapan. Promosi produk secara lucah, promosi produk guna elemen-elemen lucah. Ya Allah tuan-tuan, kita cakap dia bidah, kita cakap dia bidah. Lepas maghrib buat kedua akikah, lepas isya buat majlis maksiat. Baca ke tak ni cerita ni? Baca ke tak? Bukan saya nak sebut nama orang. Bila kita kata sudah, umur pun makin tua. Dia kata punya pasal lah. Saya gelek tu bukan free, dapat duit. Tuan-tuan nak kata apa tuan-tuan? Kalau dia tu bukan benti, bukan ben, anak lelaki ke anak perempuan, mampu pergi hang lah. Tapi bila hang Islam, ada tanggungjawab kami kena tegur hang. Kita marah-marah tuan-tuan. Lepas tu dia kata, ni lah ustaz-ustaz duk marah, lapak populariti, nak tumpang populariti kami. Kepala otak hang. Tuan-tuan nak kata apa? Sebab tu saya kata tuan-tuan, kebenaran ni tuan-tuan akan diterima bila mana kebenaran tu selari dengan kehendak kita, dan kebenaran akan ditentang bila mana kebenaran tu tidak selari dengan kehendak kita. Betul ke tak? Ini masalah. Ini problem. Ini yang terangkat, hilang keberkatan dalam hidup kita ni, dalam bumi ni. Imam Ghazali kata Allah Ta'ala akan hilang barakah Allah tuan-tuan. Sebab tu ni Allah Ta'ala mula tarik, Allah Ta'ala mula tarik, Allah Ta'ala mula tarik keberkatan. Bila keberkatan hilang, bila keberkatan kurang, yang turun adalah bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni yang pertama, ni yang pertama. Semua zat ada rubah zat sahabat. Imam Ghazali kata hilang akhir zaman ni ada rubah. Ni baru pertama. Ada 4 lagi, 945 dah. 845 dah. Dah lah, malam ni kita ceramah sampai hujan berhenti. Mau saya berhenti hujan duk turun tentang kali balik. Ni Imam Ghazali kata yang pertama, Allah Ta'ala akan cabut di akhir zaman ni, Allah Ta'ala akan menghilangkan dan cabut keberkatan. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Allah Ta'ala akan cabut di akhir zaman ni pada halawatul ibadah, kemanisan, keenakan, kelazatan, keasyikan di dalam melakukan ibadah. Akhir zaman ni akan hilang. Hilang sikit demi sikit, hilang demi sikit demi sikit. Minta maaf saya nak sebut, kadang-kadang saya takut dan saya bimbang. Hak kita duduk dalam masjid malam ni ramai-ramai ni pun Pak Long, silap-silap buat ibadat pun tak rasa sedap. Kita yang duk ada dalam masjid ni takut-takut buat ibadat pun tak rasa sedap. Bimbang tuan-tuan oi. Bimbang Pak Long oi, bimbang. Siapa yang ada rasa sedap buat ibadat? Saya nak abang saya pun kadang-kadang payah dapat atau payah dapat. Terus terang saya kata, payah dapat. Bimbang.
Risau. Bukan senang nak dapat tuan-tuan ni. Mana sedap baca Quran dengan baca WhatsApp. Cuba abang betul-betul dengan umur. Sumpah mati pucuk pun tahu. Abang betul-betul. Mana sedap baca Quran dengan baca WhatsApp. Tanya saya, baca WhatsApp lebih sedap baca Quran. Baca Malaysia kini boleh banyak daripada baca Quran. Tambahlah ni pula pergolakan politik pula makin-makin menjadi lagi sedap baca tuan-tuan ni. Quran haram tak baca. Tuan-tuan nak baca, bacalah. Cuma nak abang hari-hari bacalah Quran. Kalau dalam hidup ni tuan-tuan tak peduli kepada Quran, macam mana bila mati di akhirat kelak Al-Quran nak peduli kepada tuan-tuan? Macam mana? Kalau masa hidup tuan-tuan tak endahkan Al-Quran, lagu mana di akhirat kelak Al-Quran nak endah kepada tuan-tuan? Cuba abang, lagu mana? Umur dekat 80, Quran pun haram tak boleh baca lagi. Problem kita belum. Kacau kita belum. Kacau. Doa kunut pun Allah ni apa inna ketak daripada mudah sampai ketua tak ada lepas. Fa innaka taqdi fa innaka ketak. Fa innaka taqdi fa innaka ketak. Ni tok pondok saya dulu meninggal dah duk ketak tak mau nak elok. Quran pun tak ada baca lagi Pak Long. Problem Pak Long, problem. Batu Quran nak tolong kita macam mana? Syafi'un musyaffa'un. Dia nak tolong kita lagu mana? Kalau dalam hidup ni kita tak pernah peduli kepada Al-Quran. Cuba abang tuan-tuan, Quran nak tolong kita lagu mana? Cuba abang Pak Long, Quran nak tolong kita lagu mana? Pak Long. Mana sedap zikir dengan mengumpat? Jawapannya mengumpat. Ni tak tuan-tuan ni saya nak abang ni, betul ya ni? Tak ada berlakon baik lah tuan-tuan, tak ada buat muka baik lagu tu. Tak ada. Semua kotak termasuk saya. Hak kita nampak baik bukan sebab kita baik, sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Betul tak? Setuju tak? Kita nampak baik sebab Allah Ta'ala tutup aib. Kalau Allah Ta'ala buka tirai keaiban kita, terdedah aib kita ni, Allah Ta'ala saja tahu malunya. Ustaz nampak baik, Ustaz nak, saya tahu saya siapa. Sebab tu tuan-tuan duk cium tangan saya lemah kadang-kadang. Sebab kita tahu kita bukan baik. Salam cium tak cukup depan. Pang aku bagi hilang. Saya bukan baik. Kalau orang suruh tahnik budak lagi, saya lemah perut tuan-tuan ni. Tahnik sebab dia pun hajat lah. Tahnik ni Allah. Kadang-kadang duk pegang budak tu, tengok pai budak ni. Aku tahnik. Dalam hati ni kata pai budak ni. 2 minggu lepas saya pergi makan nasi dekat satu kedai kok tu. Dia tu ada antara fans saya lah lebih. Anak dia cakap banyak umur 7 tahun dengan 6 tahun. Pas saya nak makan macam mana? Saya kata handiam tak ada. Cakap sungguh. Ni main mana? Dia tanya saya, main mana? Dah main ceramah kata kat orang. Dah handiam tak boleh. Cakap ni baru 6 tahun. Bagi kita nak makan pun rasa rimah. Dia Ustaz 5 minit lah. Ustaz nak makan, kita saya mahu dengar. Dia Ustaz ya. Kita kata jam 5 minit. Ustaz cakap nak dengar. Dia diam Ustaz, arah jalan minit cakap lah. Lama tak buat live Facebook. Dia tengok. Kata orang suruh diam. Cakap. Dia tanya, Wahabi macam mana lah? Saya diam Ustaz, ambil tanya tu. Dia pun tahu cerita saya nak pergi makan gulai itik, tak boleh tauliah, tak ada. Tahu. Lah dia habis saya makan, dia kata hang ni cakap banyak. Siapa ni belah mulut hang? Dia kata ustaz. Ustaz tu. Oh, saya kata kak dia ni yang saya tahnik lu. Misal yang besar tu. Mat tu cakap banyak apa ustaz. Oh, dia bercakap sungguh tuan-tuan. Pasal saya ni lemah. Ujung lah jadi lagu tu. Kita bukan baik.
Pak Long, yang kita nampak baik ni bukan sebab kita baik, tetapi kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Tuan-tuan jaga, Allah tutup aib tuan-tuan, Allah tutup aib Mak Long, Allah tutup aib saya. Sebab tu yang kita nampak baik. Kalau Allah buka aib kita, mim pa waw sin. Apa dia tak mim pa waw sin? Mati. Lain bunyi. Ni kau suka saya eja saya yang nak baca. Mata tak nak saya baca ni hari. Mati kita Mak Long. Mampus kita Mak Long. Lah ni yang kita gagah nampak baik ni sebab Allah tutup aib kita. Sebab tu Pak Long, tak ada berlakon baik lah. Kita nak dapat kemanisan ibadat ni macam mana? Kalau kita dah kalau kita makan tak rasa sedap, problem tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Makan tak rasa sedap, problem tak? Makan temikir tak rasa manis, tak rasa pedas, tak kacau. Dia baru ni makan temikir dengan ayah saya. Mula dia makan. Maka dia kata pedas. Dia kata, Bapa makan temikir kan makan cabai. Dia tak antara rasa. Saya makan pedas. Dia rasa ujung lidah tu pedas. Dia kata awak temikir yang akhir zaman melain. Temikir akhir zaman rasa pedas je pun. Mak saya kata awak rasa macam mana? Rasa pedas. Itulah tak dia kata pisau tu kerak cabai tu baru kerak temikir. Patutlah pun. Dia kerak cabai lepas tu dia pergi kerak temikir rasa pedas. Makan kalau tak rasa sedap, problem Pak Long. Problem. Dulu ingat tak zaman Covid tu? Hak nu tak rasa deria hilang, ingat tak siapa kena Covid? Sini ada tak orang kena Covid ada? Tak ada no? Meninggal. Oh betul nak kena Covid meninggal. Hidup ni tak kena lagi ya. Saya pun kena Covid tuan-tuan, kena. Saya kena. Sebab tu saya kata tahun tu Allah, jaga tak jaga kena. Cucuk. Kalau dia kata selak pungguk selak nyanyi cucuk. Allah tuan-tuan tahun kebodohan. Masa tu Allah takut tak tengok nak abang. Tambah kali pertama Allah keluar rumah mandi nak masuk balik pun mandi. Takut Covid dekat pun jalan. Tutup ni saya pun dulu tutup ni. Tak cukup biasa lepas kata ambil apa KN 95 ke apa tu hak 4 layer bubuh banyak nyawa pun tak boleh. Bubuh. Kena Pak Long, depa suruh pakai 2. Kena. Depa tak bagi salam. Kena. Saya ingat dia ceramah di Kerik. Habis mayang, Pak Long tu dia mesua tangan depan muka. Kita tak salam masa tu, saya pun. Ni pun masalah, dia kata duk suruh takut ke Allah, dia takut makhluk. Kita pun salam, lepas tu kena terus kan. Kena Covid. Saya ingat saya abang kami ni, dia jangan telefon, abang dia jangan. Dia kata awak abang aku tak mau lagi. Sedih tuan tengok angkasawan tu main angkut ke depan rumah. Ni angkasawan tu. Oh tuan-tuan ni dia duk buat video TikTok tu, buah lagu pula pergi tak kembali. Oh sedih tuan-tuan tu. Ya. Allah sedih. Oh lagu pergi tak kembali. Saya abang bila dia dengan telefon, tak apa abang kuarantin seorang-seorang. Saya telefon kawan saya, ada ni anak murid dia doktor pakar tu. Dia kata tak apa ustaz saya duduk cerita kat orang, ustaz duduk ustaz ikut saya cakap macam mana. Yang pertama ustaz off buang aircon, jangan duk guna aircon. Ustaz pakai biasa, ustaz buka, tingkap bagi luar-luar. Banyakkan menyawa guna mulut. Dan anak murid saya tu ajak. Nyawa guna mulut. Nak jaga ni. Dia suruh makan yang ni makan. Alhamdulillah. Ada tu. Duk kuarantin seorang-seorang pun sedih. Kau tak sedih.
Oh, duduk dalam rumah, duduk seorang sedih tuan-tuan. Bini dengan anak duk tengok kita kok jauh. Mak anak saya sulung duk main tutup pintu. Abi. Ya, Abi jangan mati nah. Allah sedih tuan-tuan. Oh, sedih. Anak saya umur 5 tahun. Nabi jangan mati lah. Sedih. Hak lagi sedih tu bini saya. Tan jaga-jaga. Tan letiak-letiak. Tu lagi sedih. Dia masak nasi apa dia buat kat polistrin, dia tak depan pintu, dia ketuk. Nasi! Dia buat gitu. Saya pun buka pintu. Jangan lolos ke Covid keluar. Tarik nasi pun celah pintu tu. Sambil tarik tu dia boleh tiap. Orang kata dah jaga SOP, dia tak mau jaga. Kita demam tak dia kata apa lah tarik. Tunggu aku lega, aku balas balik. Orang so pakai sanitizer, saya kata sayang oi. Dia kata kat dia, abang bukan dekat pakai gagah tak kumuk dengan mandi lah ke sanitizer tu. Saya pakai sanitizer lebih daripada tuan-tuan. Tuan-tuan pakai dekat tu lah. Saya tak ada lak sampai ke siku. Bini saya kata, awak abang, aku ambil cara tu Islam ajar lagu ni. Islam ajar ni dia. Kena. Masa tu ni tuan-tuan, tak ada deria. Makan tak rasa. Kentut tak bau kacau. Masa tu lah baru saya tahu nikmat bau kentut tu. Ni kalau tuan-tuan kata saya cerita mu, orang betul. Saya nak kentut, saya masuk dalam bilik kecil. Kentut nak bau. Oh, tak bau lagi kacau ni, bila nak bau ni? Minum teh tarik tak rasa, minum teh rasa terbayar suara. Masa tu saya duk bayang pada dia, pergi dah aku ni tak ada deria ni, pergi dah. Dia main slow. Saya tak lama, lebih kurang dalam 20 hari lagu tu dia main balik. Nampak lagu mana Pak Long? Makan tak rasa apa. Minum tak rasa apa. Allah Ta'ala buat ni elok dah Pak Long. Allah Ta'ala buat ni elok dah. Pergi kita ni lah. Tu kalau kita makan tak rasa apa, pergi cek doktor tu. Tak cukup doktor ni, kita pergi doktor nombor 2. Tak lepas doktor nombor 2, kita pergi doktor nombor 3. Sebab apa dia? Bimbang makan tak rasa. Tapi kita buat ibadat tak rasa apa. Awak yang tuan-tuan tak bimbang. Belum. Buat ibadat tak rasa apa. Pasal apa tak bimbang? Pasal apa tak sayang? Buat ibadat tak rasa apa. Baca Quran tak rasa enak. Zikir tak rasa sedap. Sembahyang tak rasa lazat. Kacau ni. Lepas tu imam baca lama, marah aku legang. Dah imam malam 50 baca dekat 50 dah lah. Imam tarawih. Tu imam ni tak kena saja. Macam saya mengajar, tak kena saja. Manusia ni tuan-tuan, saya nak abang kat tuan-tuan lah. Satu tip Pak Long. Pak Long kalau duduk dalam masyarakat yang reja komplain yang ni tak kena, yang ni tak kena, Pak Long bersyukur. Sebab apa dia? Tu tanda dia Pak Long hidup dengan orang. Betul tak? Jadi Tok Bilal, bang tak kena, tak bang tak kena. Bang pendek pun tak kena, bang panjang pun tak kena. Bang pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Saya duduk bayang kat luar tu 700 bayang bulan. Bang macam tu tak ada ikhlas. Bang lah panjang sikit, Tok Bilal tu terdengar. Subuh esok dia tutup bang panjang semua. Start bang pukul 6 dia berhenti 8 suku tuan-tuan. Saya nak tanya, ada orang komplain tak kalau dia buat lagu tu? Tu tuan-tuan nak kata apa? Jadi tu imam tarawih baca panjang, geng kecil manis marah. Perut betul cekang. Geng kecil manis, dia bukan boleh diri lama. Habis salam maka duduk urut perut betul. Ngam panjang siang kat orang belakang
Tu imam tu baca pendek-pendek cepat-cepat, geng asma pula dah penat. Habis mayang raba-raba ambil gas tembak. Jangan kalut sangat teruk kami belakang. Tak kena. Tuan-tuan kalau nak peduli cakap orang, mampus dia nak buat. Saya ceramah tuan-tuan, apa orang tak kata? Tapi tak ada, tak lut. Tak ada, berkata apa pun. Peduli tak peduli tambah duk kata dalam sosial media tu, tuan-tuan tu. Kadang-kadang orang ni dia kata dalam sosial media, jumpa depan haram tak berani kata apa pun. Sebab tu hak jenis duk mencekang kot dalam Facebook ke dalam sosial media, tak heran hang berani mai. Kan dia berani tuan-tuan. Oh kata kat kita macam-macam, mai depan. Ajak mai depan tak berani. Nakut. Dalam sana ni dia pahlawan depan. Dia dalam sosial media ni macam rimau, macam singa. Realiti kehidupan macam babi warna pink. Kalau babi hutan dia seronok juga. Ni babi hak warna pink tu. Dia dah luri apa dia buat. Jangan duk cekang ni singa dalam Facebook depan babi warna pink. Apa orang tak kata tuan-tuan? Kita ceramah, dia duduk belakang. Ustaz ni dia kasar gitu. Dia tak ada hikmah. Hati tu buat. Bila ustaz ni main cakap lembut, tuan-tuan ya. Dalam kita menyelusuri kehidupan sebagai hamba Allah, mestilah ada perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian agar kita tidak tersasar daripada kehidupan dan jalan yang diredai. Dia duduk ke belakang dia ni bercakap kau, dia baca berita. Tak kena juga. Semua tak kena. Masjid buat kuliah tak kena. Oi, jom malam ni ada ceramah. Siapa dia? Ustaz Usam. Oh, aku tak mau dia tu. Mulut jahat. Dah apa? Mai malam kedua. Oi, jom malam ni Ustaz Man. Aku bukan tak mau pergi. Ustaz ni dia penyampaian dia tu aku kadang-kadang mengantuk. Pergi Ustaz malam nombor 3 dia kata lawak banyak sangat. Pergi Ustaz nombor 4 tak ada feeling. Lah tuan-tuan pelukor suruh dia duduk atas kursi ni hang mengajar kami nak dengar. Semua Ustaz tak kenal lah hang mengajar kami nak dengar. Tuan-tuan bila duduk dengan masyarakat yang duk kerja komplain, syukur. Maknanya apa dia? Kita hidup dengan orang. Saya biasa dan ceramah ada lepas 7 kereta. Tak long tu. 7 kereta kedekrum. Saya pun berik turun cari. Tengok-tengok dia. Malam tu kalau saya ni bukan ustaz, saya bubuh dah tuan-tuan ni. Bila ingat saya ni ustaz, masa tu pak saya mufti. Kalau pak saya bukan mufti, saya bukan ustaz, kentua tu lunyek dah kata saya. Memang saya bubuh lah. Tengok kecil besar, 7 kereta tak kurang aja. Saya kata, Pak Long ni masih apa tu? Dengan duk talak nak main ke orang. Main duk kata ke orang. Saya kata kat siapa? Duk kata ke orang. Saya kata kat siapa? Duk kata ke orang lah. Dia tak boleh jawab. Saya tanya dia kata ke orang. Terus saya kata kat siapa? Dia kata ke orang. Dia tak boleh jawab. Saya kata Pak Long, ada saya sebut nama siapa-siapa kan saya sebut? Memang hang tak sebut, tapi dia kata ke orang. Saya kata bulan depan saya nak main mengajak pula Pak Long weh. Kalau Pak Long tak mau bagi kata ke orang, Pak Long pergi telefon tu imam tu habaq, suruh dia tangkap bang babi mai selori, bekas tak dalam kandang tu, saya pergi ceramah kat babi tu. Tu saya mau dah tu, masa tu mau dah tu. Mau apa tak mau dah, apa nak jadi-jadi lah. Dah keluar babi tu, apa pun tak apa dah. Mai kok mana pun saya terima lah masa tu. Lepas tu dia ada sorot balik. Nak ceramah, ngajak. Jangan kata ke orang. Dia tarik tunjuk tu. Dia nampak kita pun cekang. Dengan ustaz lain boleh lah, dengan aku. Hang cekang, aku cekang sama lah. Hang mai apa pun aku terima lah masa tu. Kita lu mengaji gayung tani tak ada putih limau untuk guru mati kan. Jenis putih limau ni dia elok, kita tak ada putih limau.
Hak ni jin duk kelewat otak. Semua tak kena. Itulah orang. Sebab tu Pak Long, kita ni dah mai satu peringkat umur ni Pak Long. Allah Ta'ala dia mula tarik. Lah ni saya nak abang tuan-tuan. Hidup kita, Allah Ta'ala dia tarik macam-macam lah. Mata kita dulu terang, Allah Ta'ala tarik bagi kelabu bubuh nakua baru nampak terang. Pak Long. Tidak. Dulu tak pakai spek nampak. Lah tak pakai spek tak berani main masjid. Tak bawa spek main masjid, main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Tak pakai spek. Maklum tu pun duk ragah belakang motor lelaki orang. Tak pakai spek. Ragah peluk tak tengok balik dia. Sampai rumah nak tanya abah ni mak mana pula. Mak hang lah. Dah ni mak mana pula. Bobos spek tengok Allah bini Tok Bilal. Tak motor biar tak balik. Allah tak nak tarik dah. Saya nak tanya Pak Long ni, mai satu peringkat umur Pak Long, makan ni rasa lazat macam dulu ke ataupun makan ni nak bagi hilang lapar? Makan ni dia sedap lagi ke ataupun makan tekan nak bagi hilang lapar? Saya nak tanya Pak Long. Sedap tak ada dah. Macam budak-budak umur 20-an ni, macam umur saya 30-an ni Pak Long. Tak ada dah. Saya Allah tak nak tarik dah nikmat makan. Saya sakit, tak orang nak sihat tuan-tuan ni, jadi sleep disk. Doktor suruh jaga makan. Sebab tu malam ni tuan-tuan sedia makan. Saya kalau saya tak makan, saya duduk minum. Tuan-tuan kan kecil hati pula. Ada orang dia kecil hati. Saya bukan tak mahu nak raih. Saya lah kena turun lagi 10 kilo. Sleep di bulan Ramadan itu lena ambil berdiri. Duduk tak kena lena, ngiring tak kena, menerak kuat lentang pun tak kena. Lah kali mengantuk tuan-tuan nak abang ambil bantai tak kat sini terlena waktu berdiri. Dicek. Orang tahu ustaz tak ngurut. Tok Bomo tu dia tekan saya malam tu mengurut. Habis dia mengurut saya pula urut dia. Dia kata ustaz tekan takut belakang ni angin duk bersimpui pula dah. Tahu lah urut dia tu. Kena elok tu. Lagi nak kena bayar pula kat dia tu. Tonyoh pun kat setengah jam. Tekan je dia kata tak apa nak asal ustaz bagi pula siku kat belakang ni dia. Urut tuan-tuan. Dan kali jumpa doktor kata lah ustaz turun berat badan tu. Mau ustaz turun berat badan pun tak lega, itu kita kena cerita lain lah. Kalau turun dia lega, tu cerita lain. Turun lah dah, turun 7 kilo. Alhamdulillah nampak asal lain sikit. Dulu tak boleh nanti. Saya bulan Ramadan tu mujuk lah tazkirah 20 minit. Mau kena ceramah sejam, sekali saya berdiri, sekali saya duduk, sekali saya berdiri, dia duduk. Nikmat makan Allah Ta'ala tarik dah. Tanya doktor nak makan macam mana? Doktor kata ustaz makan sehari ni sekali makan, sekali nasi. Makan sekali 3 camca. Tak kemampu. Kita bisa makan 3 pinggan. Ni makan 3 camca. Tu cedok nanti. 1, 2, 3. Pergi mujuk kepala otak saya ni pun cerdik. Saya pergi Langkawi kami group, saya beli camca hak besar. Banyak sikit 3 camca juga. Mujak kepala otak kita berjalan. Musim kot dalam ekor cari camca. Nak tengok apa besar lagi. 3 camca kot. Lebih besar lagi sikit. Allah Ta'ala tarik dah Pak Long. Lena. Dia main satu peringkat umur. Lena dia pun bukan jerak terang mana dah. Betul tak? Lena. Ekor bunyi deras sikit. Tak boleh lena dah. Cicak dia. Yang cicak ni pun. Mai umur saya ni tuan-tuan, lena ni tak kepala bismillah, oyuk. Mai peringkat umur beralih kanan tak kena, beralih kiri tak kena. Lagi ambil bam dia tekan ke belakang. Amboi tak mau nak lena siapa ni. Ni Allah Ta'ala tarik dah. Hidup ni Allah Ta'ala kuih tarik dan nikmat. Kuih tarik dan nikmat. Nikmat makan. Tarik. Tak apa tak boleh makan. Kolesterol tinggi, kencing manis tinggi. Zaman muda-muda lu sarapan nasi lemak, kopi teh tarik, roti canai. Cukup kena. Lah tak roti canai. Belum roti. Kolesterol. Allah belum. Ni teh tarik. Lihat, kencing manis.
Nak makan apa? Duit dalam bank 3 juta. Tak bergerak. Makan apa? Darian tak boleh makan. Pergi tanya doktor, boleh nak makan darian? Doktor kata boleh, Pak Long, oi. Boleh. Semusim makan 1 bulan sudahlah. Allah. Kebun musangking baru beli Pak Long. Semusim 1 bulan. Kadang doktor tu kata semusim 1 jarah. Boleh gagah lagi. 1 bulan. Kata seulah ke sejarah? Seulah. Pergi doktor. Pak Long nak hidup ke tak mau? Nak hidup. Musim sebulan. Pak Long baru beli kebun harum ni. Allah, tuan-tuan. Tanya doktor ni, boleh tak pagi saya nak makan roti canai? Pak Long makan roti canai lagi cepat Pak Long jalan. Tu nak makan apa doktor? Saya habis saya jumpa Pak Long tu, saya pergi kuliah subuh. Dia duk belanja kami makan kuliah subuh. Haram tak makan apa Pak Long tu. Dia hidang dia tak makan. Kopi O tak bergula, pahit berdengung saya tengok. Saya kata Pak Long tak akan kopi O tak bergula. Allah. Tu Pak Long cicah dengan roti apa? Roti mengali sah. Alhamdulillah lah roti mengali. Tu pun bukan hak putih tu, ambil hak kulit berutu macam pokok negro tu, dia kata cicah dengan kopi O tak bergula. Kulit roti tu cicah dengan kopi O tak bergula. Duit banyak nak buat mendatang apa Pak Long? Baik kita duit tak ada, dia pula masa Telaga Buruk tahu apa semua tak main dah. Tahu Telaga Buruk, mau Telaga hidup di timur juga ni tak ada, tahu yang ni ruyuk, tahu yang ni ruyuk. Ada jenis sihat, duit tak ada. Tanya dia apa ni? Tak ada apa, alhamdulillah. Ada satu Pak Long tu saya jumpa, saya duk mengajar di Kuala Nerang tu. Makan semua boleh. Yakin tak ada. Saya tanya dia, Pak Long tak ada darah tinggi? Tak ada, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, darah tinggi tak ada? Tak ada. Cimane? Tak ada. Gout? Tak ada. Kenapa Pak Long ni masalah jantung tu semua? Tak ada. Alhamdulillah, tak ada. Umur berapa Pak Long? 74. Allah. Sihat Allah, alhamdulillah. Pak Long buat amalan apa? Pak Long tak ada amalan apa Tak ni yang Pak Long sihat ni, apa tip Pak Long? Jangan nak picit. Dia kata jangan nak picit. Picit tu ada, dia kata. Jangan picit. Dia kata tak ada semua. Mampuih lagu tu. Tu kalau tuan-tuan nak tip tak ada mau cengkit, jangan picit. Ni Allah Ta'ala tarik. Sebab tu saya nak abang. Okay, 9 syukur dah. 10 minit lagi tak berhenti. Boleh? Boleh tuan-tuan tak? Tuan-tuan kalut apa? Duk dengar. Hujan lagi ke? Berhenti lah. Hujan lagi tak? Mampuih. 9 syukur, 9 setengah saya berhenti. Saya bukan larak ni tuan-tuan. Letih. Tak tahu nak abang. Letih. Ni tak tahu nak abang. Kan balik lagi daripada rumah. Keluar mari ni bukan sampai balik lagi ni. Bukan balik lagi. Letih tuan-tuan tak apa dengar. Syok ustaz ceramah. Tuan-tuan tak tahu saya letih. Letih lena tengah-tengah. Tapi nak jumpa dengan tuan-tuan orang jangka ibu yang ni. Merangkak pun saya main. Kalau tempat ni saya tak pergi dah letih lagu ni. Semangat tuan-tuan orang jangka ibu yang banyak memberi sokongan dan undi kepada saya. Tuan-tuan bertongkat paruh saya akan sampai ke tempat tuan-tuan. Tu nak abang ayat-ayat dekat-dekat pilihan raya tuan-tuan ni. Ni tak lama dah ayat tu tuan-tuan dengar. Ni ada lagi saya nak sentuh, tunggu sat. Ada. Tunggu sat lagi ada. Ceramah ni mau tak kona mampu tuan-tuan. Mesti kona punya. Ada lepas kata tak ceramah betul ya, jangan kona-kona. Saya kata tak kona ni babi lah. Lagi kata manusia dia kona lah. Babi kalau dia lari dia tak nak kona lah, betul ya, dia tak lari kan. Maklum. Oh maklum. Apa nganga-nganga? Ni nak abang kat maklum ni. Dia main satu peringkat umur maklum. Allah Ta'ala duk tarik macam-macam dah maklum ni. Macam-macam dah Allah Ta'ala duk tarik. Kita ni main satu peringkat umur macam benda dah kita akan korang maklum. Jalan korang, makan korang. Yang kena tambah adalah amalan. Jangan jadi golongan bila umur bertambah,
amalan berkurang. Yang ni tak mau. Ni saya nak abang Nabi suruh buat 3 benda. Dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi katakan 3 benda ni kalau Allah Ta'ala bagi wajib kepada umat aku nak wajib. Tapi dah benda tak wajib. Tapi bagi diri aku wajib 3 benda ni, Nabi kata. Apa dia? Yang pertama, hak ni benda sunat tapi dekat Nabi anggap dia wajib. Apa dia? Yang pertama, duha setiap hari. Umur tambah buatlah Pak Long. Buatlah. Ni nak niaga haram subuh tak mayang duha haram tak buat. Baik Cina buka kedai tu pula, tolak pintu dia pergi 7 colok dia main mayang juga. Yang kita haram tak mayang punya korang ajak. Betul ke tak? Ha. Yang kedua Pak Long, Nabi kata aku wajib untuk diri aku ni apa dia? Yang kedua, puasa setiap hari paling kurang setiap bulan paling kurang 3 hari. Puasa setiap bulan paling kurang 3 hari. Dipanggil sebagai hari-hari putih. Yang ketiga, wa an autir qabla an arqad. Witir sebelum lena. Witir sebelum tidur. Malam ni buat. Malam ni Pak Long nak mayang duha tak boleh dah Pak Long oi. Dengan dia kata insya-Allah balik saya buat malam ni. Malam apa duha? Ya Allah Ta'ala pun faham. Allah Ta'ala bukan pak menekan kita. Nak puasa malam. Maklum boleh buat malam ni apa dia? Witir sebelum lena. Tolong buat. Ni umur makin tambah ni saya nak abang ni. Umur makin tambah. Tolong buat Pak Long. Yang kedua saya nak minta Pak Long tak banyak. Yang ketiga, Pak, saya nak minta Pak Long buat apa dia? Quran hari-hari kena baca. Saya nak minta tanam azam malam ni boleh tak? Boleh tak Pak Long? Boleh tak Pak Long? Boleh tak Pak Long? Tanam azam malam ni setiap hari, kok mana pun semuka aku nak baca Quran. Kok mana pun semuka aku nak baca Quran setiap hari. Semuka saya duk amal 6 minit 7 minit tak sampai Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzir. 7 minit tak sampai Mak Long oi. Kalau lancaklah, kalau kokak tak payah dah baca semuka. Orang baca 6 minit, hang baca 6 hari kata keluar rumah. Hang baca dah 2 baris. Tak jenis kokak tu. Ada kokak tu. Nak sebut wallazi pun tang malam nak boleh sebut wallazi nak sebut wallazi tu eja boleh batang tak lepas wal laki dia mai duduk tepi wal padang pasiru tak jenis ni pun ada kan wal pang bagi hilang wal maklum ni hebat sungguh. Baca dah 2 baris. Kita kalau dapat WhatsApp daripada orang yang kita sayang dan kita suka. Kita suka dekat satu orang tu. Tiba-tiba dia hantar WhatsApp mai kat kita. Rasa lagu mana tuan-tuan? Allah. Screenshot. Simpan. Baca, buka-buka baca, senyum. Buka handphone ni, buka-buka baca, senyum. Sebab apa dia? Dia orang yang kita suka. Suka semua dengan dia ni. Aku minat dengan dia ni, aku sayang dekat dia ni, aku suka. Buka-buka senyum dia tengok. Anyih macam aku banyak kenyang sirih. Al-Quran tu adalah surat cinta daripada Allah untuk kita. Tu Quran tu Pak Long, surat cinta daripada Allah untuk kita. Kita buka seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah. Awak tak anggap lagu tu? Dah Quran ni Ustaz nak bang Ustaz aku pun Ustaz tak tahu. Dah Quran ni Ustaz kita tengok mendapat pahala. Sampai bila nak terdarah pahala Ustaz diri lagu tu? Sampai bila anak terkedarah pahala subsidi lagu tu?
Sampai bila? Quran duk berdebu dalam rumah sampai bila? Tasbih bantang orang balik Mekah, pergi Mekah, order. Jangan lupa tasbih kokak. Haram tak zikir? Duk sangkut dekat kereta tu, cermin kereta. Lah kali bila mati, cermin tu masuk syurga dulu pada hang. Rak Quran masuk syurga dulu pada hang. Haram baca benda. Ni mula ni cengeng ni. Orang kata ustaz ni cengeng, ustaz kita tak boleh ceramah ni ustaz, ibarat tarik rambut dalam tepung. Rambut tak putui, tepung tak selera. Hak tu orang. Saya je ni ambil tepung pergi sepak dekat muka tu, baru dia tahu kita tu tepung. Tolong Pak Long, tolong saya nak minta Pak Long, tolong saya nak minta. Tolong apa dia ustaz? Tolong buat. Dan ada 3 benda Pak Long kena tinggal. Hak tak sah kena buat. Lah 3 benda kena tinggal. Habis 3 ni saya pun nak berhenti dah. 10 minit lagi. Kebas mugak-mugak ni. 3 benda kena tinggal. Imam Ahmad satu hari tuan-tuan, Imam Ahmad mana tak itu Imam Masjid mana dak Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali tu. Kita Syafi'i. Dalam Malaysia ni, dalam dunia ni dia ada 5-6 mazhab. Dalam Malaysia ni pun dia ada 4-5 mazhab. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, Googli. Hak budak-budak muda ni dia banyak mazhab Googli lah. Google macam-macam, Facebooki, YouTubei, TikToki. Itu mazhab terbaru tu TikToki. Bismillah. Mazhab apa dia? TikToki. TikTok dan muat dia kira muat TikTok kata betul. Facebook kata betul. Ustaz kata tak betul, ulama kata tak betul. Hak TikTok kata tu betul. Facebook kata tu betul. Diam tak, dia lak sebab kata. Dia ayat liok penuh. Tuan. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari ada orang main mengadu dekat dia. Ada budak muda ni main mengadu. Dia kata, wahai imam, ya, aku ni nak abang satu masalah daripada kamu wahai imam. Apa dia? Aku ni duk buat ibadat tak rasa sedap. Ya, kita duk sembang lah ni. Aku buat ibadat aku tak rasa sedap wahai imam. Ni masalah. Imam Ahmad bila dengar-dengar dia kata pada dia, abadtullah 50 sanatan fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu 3 asya'. Imam Ahmad kata, tak terjemah boleh kot, nampak macam faham eh. Nampak macam faham eh. Bahasa Arab boleh kot. Abadtullah 50 sanatan fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu 3 asya'. Fahimtum? Do you understand? Faham? Alhamdulillah. Jangan tak kami pun boleh anak entah baru dia tahu. Tu pun pergi Mekah boleh anak entah cakap Arab. Anak aku entah hang untuk lelaki, anti hang untuk perempuan. Dia jumpa kita kat lobi hotel. Allahu Akbar Ustaz. Anak sampai bila? Mana aku tahu kat hang? Dia nak cakap Arab. Anak sampai bila? Macam bulan Ramadan baru ni lah saya pergi buka puasa dekat satu restoran Arab di KL, saya tazkirah di Kuala Lumpur. Pergi buka puasa dekat satu restoran Arab. Masuk-masuk tu, tepi tu Pak Long tu dia nak cakap Arab. Dia pun orang biasa dah. Saya masuk tu, Assalamualaikum Ustaz, marrabuka. Terkejut saya. Saya gostan balik. Aku masuk kedai ke masuk kubur ni? Assalamualaikum Ustaz, marrabuka. Siapa salam? Saya kata Pak Long nak tanya apa? Tak, nak tanya khabar. Apa khabar? Kaifa haluka? Pak Long bukan marrabuka. Tuan-tuan mau tak hati jangan duk cakap. Imam Ahmad kata apa dia? Aku beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadah. Tetapi malangnya dalam masa 50 tahun aku beribadah kepada Allah, aku tak pernah rasa sedap. Aku tak pernah rasa lazat. Aku tak pernah rasa enak
hatta taraktu thalathata asya, sehingga aku meninggalkan 3 perkara dalam hidup aku. Ni saya nak minta tinggal 3 benda ni. Pesanan Imam Ahmad ni saya nak tinggal kepada tuan-tuan orang cangkat ibu malam ni. Hak mana bawa buku tulis, hak tak bawa apa? Buat lagu mana? Orang cakap ibu ni ramai adik-beradik Imam Syafi'i. Ini kuat mengapai? Alhamdulillah kuat mengapai. Masalahnya kuat lupa. 3 benda kita habaq dia sangkut tak apa nak kemas. Turun-turun masjid cari selipar tak jumpa. Luruh pergi satu tinggal 2. Ni yang kita maklum ni. Naik motor dengan laki dia pula, hujan-hujan, kenyang-kenyang, laki dia tak nampak tu. Bonggoi. Orang kok dia panggil belakang kora. Sini panggil batas ubi. Tak nampak laki dia pulih minyak melompat motor-motor tu. Maklum ni pun terkejut belakang dia meletah. Orang perempuan ni kalau meletah, dia sebut hak kita, dia tak sebut hak depa. Hak ni masalah depa, dia sebut hak kita. Nampak nampak acih telok pak hang luruh pergi satu. Semua 3. Tang selipar tu luruh satu, cari tak jumpa. Meletah telok pak hang luruh pula satu. Tinggal satu. Sampai rumah cucu pula pah tok terkejut luruh tu apa barang tak ada. Ni yang mana tulis bubuh dalam grup WhatsApp. Saya nak abang. Maklum tak? Maklum ada buku maklum? Maklum? Oh maklum, ada buku ke tak? Ada, alhamdulillah. Orang perempuan ni saya tak risau sangat babak menulis ni, depa kaji menulis. Kaji menulis tapi masalah depa korang membaca. Hak tu tulis ni saya tahu, saya duduk kuliah muslimat, saya tahu tulis. Kita habaq dia tulis, minggu depan habaq benda yang sama, tulis pula. Saya kata tulis apa minggu lepas, tulis dah. Tulis dah minggu lepas. Tanya kawan dia, tanya apa kawan tu serupa kuat menulis korang baca. Orang perempuan ni apa bagi doa apa semua dia boleh tulis. Saya kata tak payah tulis rakam, tak apa nak tulis. Kita pun Allahumma, dia pun tulis. Tulis kita melega, ingatkan lepas kuliah tak ada tulis dah. Habis kuliah dia main tunjuk buku kita. Ni nak baca macam mana tu, dia yang tulis. Saya kata maklum tulis. Lepas tu maklum tanya saya nak baca macam mana apa. Maklum tulis short hand, baca long hand. Dia kata baru sama dengan pendekar bujang lepuk. Maklum 3 benda maklum yang kena tinggal. Yang pertama, taraktu ridha nas hatta qadartu an atakallama bil haqq. Ni yang pertama kena tinggal. Imam Ahmad kata, apa dia kena tinggal yang pertama? Aku tinggal dalam hidup aku mencari redha manusia kepada mencari redha Allah, hatta qadartu an atakallama bil haqq, sehingga aku ada kekuatan untuk berbicara benda yang benar. Tanda orang mencari redha Allah ni tuan-tuan, dia tak cari redha manusia, dia boleh bercakap benda yang benar walaupun kebenaran tu tidak disukai oleh orang ramai. Saya nak tanya tuan-tuan, awak orang suka ke kebenaran? Suka bila mana kebenaran tu selari dengan kehendak dia. Jadi saya sebut, orang akan terima kebenaran apabila kebenaran itu sesuai dan selari dengan kehendak diri dia. Dan orang akan memusuhi kebenaran bila mana kebenaran itu bercanggah dengan kehendak dia. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju. Tidak, tentang Rasulullah tak berhijrah dah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebab nak mempertahankan kebenaran. Bagi tadi saya sebut ceramah saya di Sungai Petani, bagi tadi ceramah Ma'an Hijrah. Saya sebut, saya kata apa? Dalam Ma'an Hijrah ni tuan-tuan, peristiwa hijrah, 3 benda Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala nak tunjuk apa dia? Kebenaran. Bukan semua orang boleh terima kebenaran kalau kebenaran tu tidak memenuhi hawa nafsunya. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tunjuk strategi dalam hijrah. Sebab tu dalam hijrah ni tuan-tuan, Nabi mengambil pendekatan kalah demi kemenangan, bukan menang demi kekalahan. Dalam hidup ni dia ada 2 benda. Tuan-tuan kena letak dalam hidup ni ada 2 benda.
Yang pertama tuan-tuan, mengambil sikap menang untuk kalah ataupun kalah untuk menang. Ini dalam hidup. Dua pilihan yang tuan-tuan kena pilih. Ada orang yang memilih kalah untuk kemenangan. Dan ada orang memilih jalan menang untuk kekalahan. Pertimbangan ini yang tuan-tuan kena buat. Yang ketiga Allah Ta'ala nak tunjuk dalam peristiwa tersebut apa dia? Yang ketiga Allah Ta'ala nak tunjuk sikap pemimpin. Tuan-tuan cuba tengok Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin, tetapi corak kepimpinan Rasulullah itu berbeza. Corak kepimpinan yang dibawa oleh Rasulullah adalah sikap pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Kita nak pemimpin yang macam mana tuan-tuan? Pemimpin yang dicorak dan ditunjuk serta ditonjolkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana corak kepimpinannya? Pintar merasa, bukan merasa pintar. Hari ini tuan-tuan, dunia ketandusan pemimpin yang pintar merasa, tetapi dunia banyak menghasilkan pemimpin yang merasa pintar. Rasulullah pemimpin, tetapi pemimpin yang pintar merasa. Rakyat yang dipimpin, bukan pemimpin yang merasa pintar di hadapan rakyat. Rasulullah ahli politik, tetapi Rasulullah ahli politik yang berpolitik, bukan ahli politik yang bermain dengan politik. Ini beza. Rasulullah ahli politik, tetapi ahli politik yang berpolitik. Rasulullah bukan ahli politik yang bermain dengan politik. Beza tuan-tuan. Boleh faham ke tak? Ini corak kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil sikap, meletakkan strategi dalam perjuangannya, kalah demi kemenangan, bukan menang untuk kekalahan. Ada waktu dalam hidup ni tuan-tuan, mengalah dulu untuk menang pada hari kemudian. Jangan menang dulu untuk kalah pada hari kemudian. Tuan-tuan boleh faham? Nak ulah masa dah tak cukup. Yang kedua, bila jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Yang ketiga, bila jadi orang politik, jadilah ahli politik yang berpolitik, bukan ahli politik yang bermain dengan politik. Ini yang Rasulullah tunjukkan, yang Allah nak pamerkan dalam peristiwa tersebut. Tadi saya kongsi bagi tadi di Sungai Tani. Ni malam ni saya tak mau nak ulas lah pasal Ma'al Hijrah. Sebab apa dia? Sebab malam ni saya bukan diminta untuk berceramah pasal Ma'al Hijrah. Tajuk bebas. Bebas saya ikut ni ya. Ni yang pertama tuan-tuan, kena tinggal kata Imam Ahmad. Masa dah terlajak 5 minit lagi boleh dengan izin. Dengan izin yang berhormat speaker, boleh? Tuan-tuan steady ya, tak mangkit pergi kencing apa dengan aircon sejuk. Dengan hujan, maklum tak mangkit pergi kencing, steady ya maklum. Maklum tak usah nak kencing kan maklum? Ha maklum? Oh maklum. Kan maklum gelak-gelak pakai balas tandu ke apa ke? Satu kerja Tok Siap tu nak cuci kapek tu esok. Tuan-tuan pun nak buat pitok ujung kan maklum-maklum tu. Ha? Oh, lepas Covid. Oh, itu Covid tu yang tak tu. Maklum Covid ke? Yang kedua, maklum kena tinggal dalam hidup. 3 ni kita berhenti lah. Saya pun tak larat dah. Ada makan tak? Apa dia? Gulai itik. Itu nak pergi ke darah gulai itik tak ada tauliah. Ayah biar kelepah. Tak mau kata apa kat lepa. Faqalu salamah. Yang kedua, apa dia yang Imam Ahmad suruh kita tinggal dalam kehidupan kita? Yang kedua Pak Long, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin.
Ni nak dapat keenakan dalam melakukan ibadah. Kata Imam Ahmad, benda yang kedua hangpa kena buang apa dia? Buang berkawan dengan orang-orang yang jahat. Carilah kawan-kawan yang baik. Umur 70, 60, 70, 40 kawan-kawan duk ajak mampus kat kedai kopi lagi tak tahu nak abang. Tinggal kawan-kawan yang jahat, tinggal. Kawan yang jahat di sini macam mana? Kawan yang tidak membantu kita untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kawan dengan dia haram tak pernah sebut tentang kuliah. Kawan dengan dia haram tak pernah cerita pasal akhirat. Kawan dengan dia haram tak pernah ajak pergi duk mengaji Quran. Hak dia duk ajak melepak kedai janda macam ni. Hak dia duk ajak karaoke. Hak dia duk ajak tempat-tempat lara. Dan yang ketiga penutup, Imam Ahmad suruh tinggal pada dia, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Ini pembunuh utama kepada kelazatan. Apa dia? Hubbud dunya. Tinggallah mencari kemanisan dunia kepada mencari kemanisan akhirat. Tinggal. Ibnu Athaillah Iskandari ditanya sebagai penutup ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu kata kita ni terlibat sebagai orang yang hubbud dunia ataupun tidak, macam mana? Imam Ahmad kata jangan ada perasaan cintakan kepada dunia. Hubbud dunia ni kena tinggal. Hubbud dunia ni nak tahu kita ni termasuk dalam hubbud dunia ataupun tidak ni macam mana? Kata Ibnu Athaillah, aku bagi contoh yang mudah. Dia kata, satu ketika ada orang datang meminta sumbangan daripada kamu, minta derma. Terjemah bahasa kita ada minta derma. Assalamualaikum. Assalam. Saya ni main nak minta derma ni Pak Long untuk pertubuhan dan kebajikan anak yatim bla 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 bla. Tak sumbangan, duit ada lah dalam bukit. Duit ada. Nak bagi ataupun tidak? Kalau tuan-tuan boleh ambil duit letak dalam sumbangan tu, tuan-tuan insya-Allah itu bukan orang hubbud dunia, tapi duit ada, haram tak bagi. Kata Ibnu Athaillah, orang yang datang meminta kebaikan kepada kamu, membuka peluang kebaikan kepada kamu, hadiyatun minallah, itu adalah hadiah daripada Allah untuk hang. Hang nak rebut ataupun tidak? Kalau orang main minta derma, duit duk ada dalam bukit. Dah lah 10, dah lah 50, dah lah 100. Orang mampu nak buat 100. Ada buat 100. Ambil bahagian RM5 ke? Ambil bahagian RM4, 3 kupang ke? Kalau kita tak pernah mengambil peluang ketika Allah Ta'ala buka peluang itu di depan mata kita, itulah orang yang hubbud dunia wa karahiyatul maut, yang dikatakan penyakit wahan. Cintakan dunia, benci dan takut kepada kematian. Itu yang ketiga, tuan-tuan. Buang tiga benda ni. Buang apa dia? Buang mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Buang berkawan dengan orang jahat pergi berkawan dengan orang baik. Buang mencari halawat dunia, kemanisan dunia, kepada mencari kemanisan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan yang kedua yang hilang di akhir zaman ni, kata Imam Al-Ghazali, adalah kemanisan dalam melakukan ibadah. Semua ada 5, 3 lagi simpan atas bukit beleju atas. Panjang umur, jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Cukup sekadar itu dulu. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati serta mengampuni segala dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya rasa yakin lah, kalau saya lajak lagi pun tuan-tuan boleh tunggu ni ramai-ramai. Ada yang keluar pergi Morah Kencin, masuk balik. Besar tak? Alhamdulillah ramai malam ni tuan-tuan. Saya yakin kalau saya bercakap, tuan-tuan boleh dengar, tuan-tuan boleh. Jenis tuan-tuan orang cakap ibu ini. Cakap ibu ini yang saya tahu tuan-tuan, banyak saya dapat maklumat. Manusia paling taat kepada Allah dalam bumi Malaysia, cakap ibu ini. Boleh tak tu? Mau tuan-tuan tak undi saya lagi, saya tak tahulah tuan-tuan. Macam ni punya pemimpin yang bagus. Manusia paling taat ke Allah dalam muka bumi Malaysia ni, cakap ibu bagus tengok muka ke tapi binatang apa pun tu.
Cuma tuan-tuan muka dah bagus lah. Jangan dia buat perangai kambing sudah. Tahu perangai kambing. Baik membuat, maksiat membuat. Kambing ni tuan-tuan. Mau tuan-tuan pergi berkah dia, tuan-tuan tutup badan muka atas kepala tu ya. Allah. Biji muka tutup imam. Sungguh. Janggut jemput. Mata bercelak. No. Dia makan mungkin dia tanglak lagu lembu kan. Dia kunyah pun cara sunnah. Bagus tak kambing? Janggut sunnah, mata bercelak sunnah, teluk tunjuk ke orang. Hatu kita tak mahu tuan-tuan. Hatu kita tak mahu. Muka bagus, maksiat pun buat. Hatu baru nama kambing. Sebab tu saya lepas suruh semelih kambing, saya tak mahu semelih kambing. Saya tak boleh semelih kambing tuan-tuan. Kalau saya semelih kambing, saya semelih tu imam. 2-3 kali dah pegang pisau tak kali hang kami tengok dia mata bercelak. Kata aku tak boleh aku. Sembelih kami sebab aku sembelih tu imam. Babi sembelih. Sebab tu hidup jangan jadi serba kambing. Hidup jangan jadi serba kambing. Kalau Datuk Ismail kamu kata dulu, hidup jangan jadi macam burung unta. Tahu burung unta? Burung benda, unta benda. Hak ni jenis orang tak ada pendirian. Orang tak ada pendirian ni macam burung unta. Burung benda, unta benda. Tapi orang kalau hidup dia rajin dia buat maksiat, macam saya kata, kambing. Jangan jadi macam kambing. Sunnah pun buat, maksiat pun buat. Nah tuan-tuan nak? Mudah-mudahan kita jumpa lah di lain masa, lain ketika. Nak cakap panjang lagi lah kalau nak cakap tuan-tuan. Ceramah ni bukan teruk, jenis cakap orang tak balas. Hak yang payah jenis cakap duk menojel tu, kita cakap dia balas, kita cakap dia balas, tu payah nak bercembang. Ceramah ni kata pun tak ada masalah apa. Insya-Allah lah mau panjang umur kita jumpa lagi lah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan ramai malam ni. Saya pun tak tahulah tuan-tuan dapat apa daripada ceramah saya ni tuan-tuan. Tapi saya rasa-rasa tuan-tuan boleh dapat sekutip 1-2 benda balik ke rumah Pak Long. Boleh Pak Long? Tak bawa buku pun tak apa Pak Long. Bukan kita ni bodoh teruk sangat. Biar tak sangkut 1-2, betul tak? Mai sangkut juga 1-2. Mohong tuan-tuan, biar tak sangkut langsung. Balik rumah bini dia tak mai. Period. Balik bini kata, "Bang, ya, ustaz cerita apa malam ni bang?" Banyak benda. Banyak benda. Oh, banyak benda dia tu. Banyak benda, habis jam setengah je tu. Tuan nak cakap pendek jam setengah. Ustaz kata apa bang? Yang banyak benda tu. Jelas elok lah. Jangan payah jelas elok lah. Dia duduk ke kona aku tu. Bini tanya aku ni, dia duduk ke kona aku tu. Jelas elok lah. Mula banyak benda jelas elok. Jelas elok bang. Jelas elok. Suara pun derah. Mereka pula buh pula mikrofon berdua. Saya pun tak faham yang ni kuliah, yang ni ceramah. Maknanya ceramah guna ni, kuliah guna ni. Dia kata apa abang? Banyak benda. Dak abang ni banyak benda. Cuba abang habaq zat. Ustaz tu cerita apa? Dia cerita pergi makan si Arab. Dia pun tanya marah buka. Mampu kalau boleh hak tu ya tuan-tuan. Dalam banyak-banyak saya ceramah, dia boleh hak marah buka tu ya. Habis tak ada kambing pun jadilah Pak Long. Hidup jangan jadi macam kambing. Jadilah. Malam esok tuan-tuan mai tak bawa kitab, ustaz mengajar kitab, bukan tak lekat 1-2 benda lagi. Tidak. Yang penting mai. Insya-Allah tuan-tuan ni. Habis tak ada pun kehadiran kita malam ni Allah Taala nilai sebagai amal ibadah pun jadilah tuan-tuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai akhir kalam daripada saya tuan-tuan. Akhir kalam, sekali habis semayang fardu insya nanti tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengoklah dekat luar sana. Saya dah jamak dah, tuan-tuan tengok kat luar sana lah. Jangan ada jamak pula. Rumah tepi bungkuk tuan-tuan nak jamak masjid tepi jubuk ni lah. Kalau tuan-tuan jamak confirm tuan-tuan Syiah. Saya jamak bukan jimak, jamak. Silap sebut pun masalah tak? Dan saya pergi ceramah di Penang. Abang tu dia telefon, "Ustaz dah underwear?" "Ustaz dah underwear?" Saya kata, "Abang, underwear itu spender. Dalam perjalanan on the way." Ustaz dah underwear? Dia payah berubah tu ni kata.
Dah on the way dah. Elok lagi sampai masjid ni ustaz jimat siap-siap, lepas ceramah kita pergi makan. Dia kata jimat di rumah di masjid jamak. Hang ni duk atok kuliah cakap tak betul. Saya dah jamak. Tentang ada jamak pula. Saya dah jamak dah. Tuan-tuan keluar sekali daripada masjid ni, tuan-tuan tengok ada belah perempuan, belah muslimat, belah muslimin, tabung-tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah di Kedah sana. Yayasan yang saya diamanahkan sebagai ketua pegawai eksekutif yayasan tersebut. Dalam yayasan ni tuan-tuan, kita ada buat tentang kebajikan dan pendidikan. Tabung tu tabung kebajikan dan pendidikan Yayasan Ar-Riyadah. Kebajikan apa yang ustaz buat, yayasan buat macam-macam. Tuan-tuan tengok di Facebook saya, tuan-tuan tahu. Kita bela asnaf, orang-orang susah, orang sakit balong. Macam bulan lepas kita pergi duk bayar duit-duit ubat-ubatan mereka di farmasi pun RM1,000 setiap bulan kita kena tanggung. Yang sakit tak boleh kerja, anak-anak dia kita bagi mengaji, macam-macam lah tuan-tuan, macam-macam nak cerita ni panjang cerita. Sekolah tahfiz, pondok pengajian yang bernaung di bawah yayasan ni ada 5-6 buah sekolah. Yang setiap bulan kita salurlah, ada sekolah kita bagi RM15,000, ada sekolah kita bagi RM8,000 setiap bulan, tengok pada keperluan ni pak. Tuan-tuan bukan tak tahu sekolah agama ni la yamutu wa la yahya. Tahu la yamutu wa la yahya. Korang bermutu sebab tak ada biaya. Ini sekolah agama tuan-tuan. Jadi kita duduk bagi. Ni maklum, paklum kalau malam ni ada nak bagi sedekah, nak bagi zakat, nak bagi wakaf, nak bagi apa? Bubuh duit dalam tabung tu. Saya ni abang kat tuan-tuan, demi Allah bukan untuk riak. Lillahi ta'ala bukan untuk riak. Cuma kadang-kadang saya terpaksa bercakap lagu ni sebab nak menangkis fitnah orang. Saya duduk ceramah ni sekian lama dah duduk ceramah tuan-tuan. Lillahi ta'ala saya bercakap dalam masjid malam ni. Segala duit seguh hati yang dibagi kepada saya ni, saya dah berazam, saya dah berniat dengan Allah, semuanya untuk tabung pendidikan dan kebajikan. Saya tak makan duit ceramah. Sebab tu tuan-tuan, dulu lepas duduk halang ceramah tu bukan dah kisah sangat. Bukan aku duduk makan terkedarah duit ceramah ni. Cuma yang tak bagilah tabung tabung tu. Duk angguk laju ingat ni pun seriau juga kan. Ni pun kena buat penjelasan lah. Dia buat tabung tu. Tu ustaz makan duit apa? Saya ada perniagaan saya. Bini saya ada tadika. Saya buka tadika dengan bini saya. Tadika tu pun pelajar ada 150 orang. Dan ada lagi dah 2-3 perniagaan yang saya buat. Ada lah kerja saya jadi board director, penasihat syariah syarikat apa. Ada lelang. Saya rasa lebih puas saya nak bayar kereta, duit kereta dengan niaga, duit rumah dengan niaga. Saya niat nama dah, tapi tuan-tuan baru ni ada saya tak barulah 3-4 tahun lepas. Sebelum Covid ni saya diminta ceramah dekat satu rumah korporat di Negeri Sembilan. Depa pergi kapal terbang, pergi dengan kapal terbang sampai sana depa ambil pergi ceramah bagi duk hotel esok terbang balik. Dan Seri tu kata, "Ustaz, ya. Terima kasihlah hadir rumah saya apa." "Ya, ya." "Ustaz bagi nombor akaun Ustaz noh." "Untuk apa Tuan Seri?" "Ni nak bagi seguati sikit." Dia pun WhatsApp saya, pun WhatsApp nombor akaun saya dia. Balik-balik sampai kod dia dan duduk rumah. Tik WhatsApp masuk. PA Tuan Seri tu hantar. Buka-buka dia hantar slip bank. Malam tu saya ceramah 45 minit ya tuan-tuan. Bukan sejam setengah, 45 minit ya. 15,000 dia bayar. Goyang saya. Saya niat duit ceramah semua nak buat dalam yayasan. Goyang. Saya tunjuk ini dia, tengok malam abang pergi dapat ubah 15,000 bang. Dia pun duk besar nombor akaun. Ni nombor akaun abang bukan yayasan. Dia pun buka abang. Abang berjanji dengan Allah Taala apa dia? Bini saya. Dia kata Allah pun faham, bukan selalu dapat banyak-banyak lagu ni. Kita pun main dah. Mazhab Allah faham. Allah pun faham. Bukan kerak nak dapat banyak-banyak lagu ni. Duk dapat ni tak berapa banyak. Abang jangan, abang jangan.
Dah kali bini saya ambil handphone saya, dia buka memang tu, dia bubuh duit dalam yayasan. Pak Long goyang kau kadang-kadang. Jarang dapat lagu tu. Lalu dapat ikan bilis dengan temenu. Itu kena jenahah. Ada sekali ni cerita biasa satu kali. Di Taman Melawati hak tu lagi canggih, dia panggil saya tazkirah dan tahlil untuk arwah mak dia. Rumah korporat pi. Balik-balik salam dengan lelaki dia Tok Seri tu salam. Biasalah salam cakap. Cakap tebal. Saya pun duduk lama tebal. Jarang dapat ni kan. Kerap dapat ni kira duit dengan sama surat sama tebal ni jarang ni. Ni duit tebal pada yang delok ni. Saya pun cakap takut tergelincak, cakap rapat tarik. Hak kata banyak tu Pak Long pasal kepok dia tak mau jadi elok. Duit tebal dia kepok tak mau jadi elok. Hak selalu dapat ni kepok siap boleh tekan ikut tengah tu tak. Hak kerap dia dapat. Hak ni kepok dia tak mau jadi elok. Saya bubuh dalam poket seluar. Naik kereta dia duduk kacau apa? Kita nak bawa kereta tadi nak tekan minyak dia duduk kacau apa? Ni cerita 10 tahun lepas kan. Selang 4 buah rumah saya berhenti tepi awak keluar. Dia duduk kacau apa? Alang awak keluar kira kerak tepi jalan. 8,000. Saya dekat-dekat nak telefon balik tanya Datuk, mau tak kita buat tahlil ni tahlil bulanan? Saya mau mat ke tak bulan? Mau dia nak buat tahlil bulanan pun pi meratik pi lah Pak Long banyak benda boleh settle. Tapi yang tu 10 tahun dulu saya tak bagilah. Ni setakat saya duk buat yayasan ni. Niat tuan-tuan, saya pun bagi, tuan-tuan pun bagi. Malah saya nak abang tuan-tuan, yang ni kita nak buat kebajikan bukan untuk siapa tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan rasa nak buat kebajikan, tabung ada dalam pintu-pintu keluar tu. Yang kedua dekat kereta saya di bawah parking tu, dan tengok ada kereta parking hak paling depan tu kereta saya lah. Dekat kereta tu ada produk saya bawa Tok Koko, minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali, dan sabuk dia diterapi oleh ulama. Harga dia sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secet dalam tu ada 20 bungkus kecil RM22. Khasiat dia apa dia tak? Koko tu dia macam minuman coklat lah, Milo apa tu minuman coklat lah. Dia bukan ubat. Khasiat dia apa dia tak? Yang pertama, khasiat paling utama, siapa minum hilang dahaga. Tak percaya terang tengok malam ni beli Pak Long. Siapa minum hilang dahaga. Yang kedua Pak Long ada tak anak ke cucu hak jenis ketegak, cakap melawan tak dengar, cakap ketegak piang, bagi minum. InsyaAllah tuan-tuan, banyak dah yang kita jumpa, masalah tu akan selesai. Ni Pak Long hak jenis ni nyanyuk, anti nyanyuk. Tahu nyanyuk, bini orang dia kata bini dia nyanyuk lagu tu kena ke dia? Ingat lupa. Anak lembab mengaji lambat boleh, suka lena dalam kelas. Pak Long suka lena waktu ustaz mengajak minum. Ni saya buat main ni ubat dia, bukan ubat lah, minuman coklat, minum. Luar sana. Duit tak bawa pak ustaz. Tuan-tuan ni pun masalah agak duit tak nak bawa. Nak bawa apa tak? Main masjid bawa duit apa? Spender pun tak pakai. Tambah duit. Cangkat ibu punya pesan, boleh hutang. Saya tempat lain saya tak pergi, saya akan cakap ibu ni tak tahu hati saya macam mana tu. Dengan tuan-tuan ni saya rasa bertaut hati kita tuan-tuan. Cangkat ibu punya pesan, boleh hutang, tak ada masalah. Janji bayar. Ni bayar. Siapa tak bayar saya sumpah mati pucuk belaka tuan. Saya tak ada doa buka hidayah apa. Boleh hutang. Boleh hutang ke tak? Boleh hutang. Hutang ustaz kan? Tak. Hutang duit kawan-kawan ustaz pergi beli dekat saya. Esok jumpa dia bayar balik kat dia. Jangan ada hutang saya. Jadi luar sana insya-Allah. Jadi cukuplah dekat tu tuan-tuan lah. Cukuplah. Saya tengok tuan-tuan pun duduk bersila, duduk kerja ubah ya. Mula kanan duduk atas kiri, duduk bawah kiri, duduk bawah atas kan. Saya ceramah itu dekat ustaz. Habis ceramah sejam setengah lebih je ni. Pak Long tu dia makik duduk pegang dinding. Habis dia ceramah saya rasa salah. Dia berjalan bermengengkang tu macam. Saya kata awak Pak Long kebas kaki lah. Tak ada sampai ketelok-telok kebas ni. Dia kata tak apa dah. Malam ni saya tak mau tuan-tuan jadi lagu tu. Jadi saya nak berhenti dekat ni dulu malam ni. Wallahualam. Mak Long jumpa lagi Mak Long nak. Panjang umur jumpa lagi Pak Long. Terima kasih atas kehadiran. Saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.